Podcast ini adalah berdasarkan kisah-kisah benar. Segala perlakuan berunsur syirik tidak digalakkan sama sekali. Budi bicara pendengar dinasihatkan. Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Setiap cerita misteri akan hadirnya mistik. Di dalam rumah berlangsirkan kain hitam ini menjadi saksi cerita entiti yang pasti mendebarkan di segenap ruang diri. Ketakutan menguasai rasa seram saksi hidup ini tidak bersendiri walau di mana jua berada. Bersedia andai ditemani tanpa diingini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Muattahir dalam Shock Podcast Cerita Hantu Seram. Dan minggu ini saya akan bersama dengan seorang lagi personaliti, seorang selebriti, juga penyampai radio. Ini dia Ili. Apa khabar Ili? Hai, khabar baik. How are you bang? Baik, sihat. So dalam suasana yang suram, gelap ni Kak Ili kan, so awak dah tahu dah, ni awak kena berkongsi tentang pengalaman cerita seram awak. Sebenarnya dia tak jadi dekat Ili lah. Cerita ni sebenarnya jadi dekat kawan Ili. Ini jadi dekat College Yayasan. So dekat College Yayasan ni kita orang buat A-levels kan. So kita orang semua duduk dekat chalet tau. Dia bukan kondominium ke apartment. Dia macam chalet. Dalam chalet ni ada 4 orang. Ada 4 orang. Dan dalam 4 bilik tu ada divider dekat tengah-tengah. Dekat atas 4 bilik tu dia akan ada ruang lah. Ruang. So kalau macam panggil kawan ke macam dengar lah. macam Amira dengar Ili lah macam tu. So ni jadi dekat kawan Ili. Dia orang semua lelaki lah, 4 lelaki. Masa tu exam time. And Tapi umur berapa Ili? Umur 19. Masa tu exam. So memang semua orang tengah stress lah kan. Sebab nak study, memang nak crunch as much information dalam kepala kan sebelum exam. So kawan Ili ni nama dia Amirul. Amirul ni dia memang tak pernah tidur lambat. Dia selalu memang disiplin. Dia akan tidur pukul 9 dah tidur, bangun subuh, pergi kelas, everything, study semua memang disiplin. Tapi satu malam tu sebelum exam memang dia tak boleh tidur awal. Sebab dia nak make sure yang dia dapat sebanyak informasi lah masuk kepala kan sebelum exam. Kira esok pergi exam dia dah ada kat kepala otak dia. Yes, betul. So malam tu lah, malam pertama yang Amirul tak tidur lambat. Masa tu Amirul ada 3 kawan lah kan. Semua dah tidur dah. Agak-agak mungkin pukul 2-3 pagi macam tu. Paper next day tu pukul 9. So Amirul ni dalam bilik dia ada lampu. So lampu yang 3 bilik tu dah tutup. Lampu tandas pun dah tutup. Jadi lampu yang ada dengan Amirul ni adalah lampu meja dia. Lampu meja yang tu je yang dia nampak. Memang kalau Amirul tengok tempat lain memang semua gelap. Tak nampak apa-apa. So Amirul tengah study, tiba-tiba dia macam tengah duduk je, dia kata relax je dekat, sebab tengah stress kan. So masa dia duduk dekat kerusi, dia macam baring dekat, dia sandar dekat kerusi tu, dia tengok atas je sebab dia tengah fikir lah macam tak hafal. Tiba-tiba yang dekat ruang tu, yang gelap tu, yang gelap yang memang you tak nampak sangat, dia macam pelik. Sebab dia macam walaupun tak nampak, dia nampak ada macam something dekat situ. Kan bila lama-lama kan, kalau macam kita dah adjust, bila kita tenung, kita akan tengok benda tu. Yes, betul. Bila kita tenung, kita dah adjust, baru kita boleh nampak kan. Macam boleh nampak almari, nampak ceiling kan. So dia macam adjust je, tengok, tiba-tiba dia nampak macam ada something lah. Something ni boleh nampak macam dia besar, dan boleh nampak macam dia tengah cangkung dekat atas ruang ni. Sebab kan ada divider tu kan. Boleh nampak macam benda ni tengah cangkung atas divider. Dekat atas ni lah ruang atas. Tengah cangkung dekat atas tu. Tapi Amirul in this moment, of course lah, dia macam tak ada apa-apa kot, sebab dia tengah hafal. Continue study, tengok balik kat buku dia. Lepas tu tiba-tiba dia dengar bisikan. Buat apa tu? Tapi Amirul macam, apa tu sebenarnya? Dia ingat mungkin kawan dia kot. Mungkin Amir kat sebelah tu macam nak main-main dengan dia. Macam tak ada apa-apa kot. Tak apalah, dia buat tak tahu. Tak apa, anak I tengah kena study ni, tengah stres ni. Lepas tu dia dengar lagi sekali bisikan tu. Apa tu? Dia dengar lagi sekali. Bang, dia cakap, Amirul buat apa tu? Masa tu Amirul tengah macam, Yang kali kedua disebut nama pula.
Dia tu disebut nama pula. Dalam masa ni Amirul macam takkan lah benda ataupun apa-apa tengah cakap dengan dia, sebab dia memang tengah stres, tengah study, tengah fokus. So dalam hati dia masih dia macam ni mungkin kawan dia sebelah tengah buat-buat main-main kat dia. So tak apalah, Amirul macam kita study, tak apalah, tak payah pergi dah. Memang tengah tengok buku, tapi sekarang dia tengah cuak lah. So dia macam kenapa dia dengar macam-macam ni. Lepas tu tiba-tiba dengar lagi sekali. Dia cakap kuat sikit, Amirul, I tahu you nampak I. Dia cakap macam tu Pula dah. macam member. Masa tu Amirul memang cuak lah. Buka lampu, buka fan, jerit nama-nama kawan-kawan dia. Amir Adam, jerit tau. Semua orang bangun. Semua orang masuk dalam bilik Amirul. Macam apa sal ni bro, dah pukul 2-3 pagi ni, apa ni? Tu Amirul cakap, weh korang jangan main-main tengah study ni. So dia ingat kawan-kawan dia masih main-mainkan dia. Okay. Yes, dia cakap korang ke takut-takutkan dia kan? Betul-betul. Korang ke yang tengah cakap I tengah study weh, korang stres kot exam. Macam marah-marah. Semua orang macam Jap, you tengah cakap apa ni? Baru bangun kot, you yang cerit nama kita, lepas tu sekarang you nak marah-marah. So dia orang tengah gaduh kejap. That's when dia orang realise tak ada siapa pun yang kacau Amirul, tapi sebenarnya adalah benda lain lah, bukanlah kawan-kawan dia. Betul. So lepas tu dia orang semua duduk dalam bilik Amirul, semua nak tak temankan tidur. dia. Temankan dia. Dia orang pun takut. Dia orang pun study lah sama-sama dengan dia sampai pukul 9 pagi. Alhamdulillah dapat A. So dalam keadaan yang terang benderang dah tu. Yes, dalam benderang, memang tak tutup lampu, memang tak tidur, memang semua takut. Sebab tak tahu apa benda dekat ruangan tu. Tapi sebenarnya Amirul pernah cakap kat Ili lah, yang benda yang dekat ruang ni sebenarnya benda normal. Sebab Shelly yang lain pun pernah mengalami benda sama. Ya, betul. Dan orang lain pernah cerita benda tu. Betul. Semua benda sama, ada bisikan, dan benda tu akan panggil nama you. Waktu Amirul tu, kawan Ili bercerita pada Ili kan, dia ada tak describe keadaan penampakan tu? Dia cakap benda tu nampak besar kan, macam gorila kan. Kan gorila kan macam besar, macam sado kan, dan bertenggek. So tengah bertenggek lah dekat atas ruangan tu, tapi boleh nampak besar lah. Tapi benda tu memang ada lah kat situ. So lepas daripada kejadian tu, mungkin daripada Amirul dan kawan-kawan, macam mana korang di tempat tu? Masa tu dia orang memang duduk dalam bilik Amirul lah, tak buat apa dah. Memang semua macam buat-buat gelap, buat-buat lawak, sebab tengah cuak, tengah macam takut. So memang sampai pagi lah. Tapi lepas tu dah tak ada dah. Lepas so tu the memang next day dan seterusnya tak ada? Tak ada. Dia memang nak kacau time tu je. Time tu lah. Kan? So dia nak tengok kawan Ili ni kuat ataupun tidak. Macam Ili kalau pergi tempat-tempat yang baru lah, especially kan, masuk hutan ke apa ke, you percaya benda-benda macam ni, Ili? Okay, so my mum actually percaya sangat. Sebab Ili dari kecil sampai besar tak pernah pergi hiking, tak pernah pergi camping, sebab mak Ili memang tak akan bagi. So I guess in a way yes, Ili percaya ada benda-benda macam ni dalam hutan. Confirm. Sebab mak you pernah cerita benda tu? My mum macam percaya ada benda-benda sebab macam pernah jadi tu my cousin. Actually my second cousin lah. So my mum's first cousin punya anak lah. So dia pernah macam dia orang pergi hiking dengan kawan-kawan, macam tertendang batu ke apa, macam tersepak something kan. Lepas tu tiba-tiba kawan dia macam different. Bukanlah nak kata kena rasuk, tapi dia memang dah lain. Pergi berubat semua, panggil ustaz datang rumah, tapi still macam tu sampai sekarang. Dia macam very different. So stuff like that, my mum macam takut lah kan. So memang Ili tak pernah pergi camping semua lah. Daripada situ pun Ili percaya benda tu kan. So sentiasa berhati-hati juga. Memang kena berhati-hati. Kalau Ili nampak tu, tak tahulah Ili nak kata apa, nak cakap apa, tak tahu nak buat apa. Tapi Ili seorang yang, adakah you penakut? Bukan nak kata apalah. Macam kalau Ili bagi myself situation, cakap rumah kan, Ili lagi baik tengok Pontianak daripada tengok orang pecah masuk rumah. Sebab macam Pontianak tu macam okey lah, takut lah kan. Tapi orang pecah masuk rumah lagi takut. So when I put myself in that situation, macam tak takut sangat. Yang mana yang lebih membahayakan kan. Betul. Tapi kalau tengok cerita hantu, Ili okey. Ili suka tengok cerita hantu sebenarnya. Ili memang kalau ada cerita hantu baru ke apa, memang nak tengok. Ili dengan kawan-kawan memang seronok nak tengok. Tapi harap-harap tak nampak lah depan mata. Tapi Ili bila macam jadi pada kawan kan Amirul tu, bila dia cerita pada Ili, so you punya reaksi ketika itu? Masa tu memang takut lah bang. Sebab masa tu Ili pun tengah duduk dekat Shelly. Mesti you time tu rasa macam aku ke the next ke apa ke kan? Yes, exactly. Macam oh my gosh, malam ni pula ke Ili akan kena, you know. Tapi Alhamdulillah memang tak ada apa-apa. Ili tak pernah nampak dia, Ili tak pernah dengar bisikan ke apa-apa. So okey lah, Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi kalau Ili dalam Amirul punya situasi, tak tahulah bang. Ili dah tak tahu nak buat apa dah. Nangis kot, lari keluar kot. Bila Amirul bercerita tu, yelah kawan-kawan lelaki tu mungkin diorang boleh tahulah kan, sebab diorang berada di tempat Amirul tu. Yang korang kawan-kawan perempuan dia ni
Kita orang masa tu memang takut, memang tak boleh tidur. Malam tu memang tak boleh tidur. So malam tu macam, malam ni mungkin akan ada tak something. So I think a few nights after that story, kita orang macam tunggulah together. So semua orang macam duduk dalam satu bilik. Satu tempat. Cik Ili dan kawan-kawan duduk bilik Ili. Lepas tu tidur pula sebelah bilik My Friend Siti pula. Lepas tu sebelah. So kita orang tak tidur seorang sebab takut. Walaupun ada ruangan, walaupun kita boleh dengar each other, tapi takut. So for a few nights memang kita orang takut lah. So kalau macam Ili dengar kan, selain daripada cerita kawan, cerita daripada orang-orang lain yang mengalami benda-benda macam ni, persepsi daripada Ili lah sendiri, apa yang mungkin awak boleh katakan? Benda tu ada. Kalau dia nak tunjuk kat siapa-siapa tu, dia akan tunjuk. Tapi kita kena strong lah. Mungkin dalam situasi tu, mungkin Tuhan nak tunjuk kat you something, kan? Maybe you nak learn something from it. So just be careful. Jangan buat benda-benda merepek. Jangan keluar masa maghrib. Duduk dalam rumah. Sebab benda so tu you tahulah benda-benda macam tu. Yes, benda tu ada. Ili percaya. Memang ada 100%. Tapi try not to ada depan Ili lah. Ili pun dah tak macam pergi satu tempat, tiba-tiba you tahu tempat ni ada sejarah macam ni. Pernah tak Ili? Sebenarnya kan, Ili masa kecil, I've always wanted to experience benda tu. Macam I always feel macam macam cool je kalau boleh nampak something dan boleh cerita kat semua orang, you know. Tapi bila you dah besar, you rasa macam tak nak lah. So kalau Ili sekarang pun, kalau macam my friend kata tempat tu kan dulu ada orang pernah nampak something, ataupun bilik yang dekat Astro tu, Ili memang tak nak masuk. Macam lah, good to know guys. Tapi Ili tak mau masuk. Sebab kita dah tahu. Yes. Tapi kalau benda tu jadi, nak buat macam mana? Kan kita baca lah ayat kursi, lepas tu kita move on with our lives lah. Tapi I don't want to go through it lah. Saya kira satu perkongsian yang based on pengalaman daripada kawan Ili kan, walaupun tidak pernah melihat benda ini, tetapi kurang-kurangnya Ili tahu kalau tengok benda tu dia tahu dia mau apa. Walaupun dia kata dia berani nak tengok cerita hantu kan, tapi dalam masa sama dia dah ready dah. Tempat-tempat contoh dia tahu ada benda macam ni, dan tak payah kita nak mendedahkan diri kita kepada masalah pula kan. Betul. Jadi sama macam Ili, saya pun kalau boleh tak nak. Kan Ili kan. So baiklah kita hanya mengetahui benda itu memang wujud, ada di sekeliling kita. Kita tahu mungkin sekarang ni dia ada, cuma kita tak nampak kan. Lisan terpilih saja yang mungkin dapat melihat sendiri depan mata. Dan terima kasih Ili kerana berkongsi sesuatu yang saya kata, ceritanya kalau kita di flashback agak lama juga kan. Time tu umur 19 tahun. Betul. Sekarang umur berapa? 10 years ago 10 years ago kan. So kalau tempat tu masih ada, saya rasa ada lagi lah kot. Kalau nak tahu abang, kita boleh pergilah sama-sama tidur semalam dalam chalet. Tak apa. Kita tengoklah ada dekat ruangan tu ke tak. Kalau masih ada tu bermaksud lama dia duduk kat situ Mungkin tu tempat dia kan, kita tak tahu kan. Mungkin kita pergi, dia ingat kita kacau. Tapi sebenarnya kita nak study je. Betul. Ili macam imagine tau, macam masa Amirul tengah cerita kat Ili, macam that means benda tu ada lah kat situ. Dia mungkin dengar conversation yang kawan-kawan tengah bersembang kan. Maksudnya dia ada sentiasa, maksudnya dia ada 24 jam. Faham? Kan. Scary-nya. Cuma dia tunggu masa je nak tegur orang tu. Dia pilihan dia lah nak tegur siapa-siapa kan. Thank you Ili. Terima kasih sekali lagi bersama dengan saya untuk cerita hantu seram. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum.